Ada kala sampai malam cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyaduddin bin Sari daripada Kumpulan 1 akan membentangkan bab 4 berkaitan Perlembagaan Malaysia dan hubungan etnik. Okey, dalam bab 4 ni kita akan membincangkan berkaitan dengan 4 perkara. Pertama sekali, jenis dan peranan perlembagaan. Yang kedua, latar belakang Perlembagaan Persekutuan tahun 1957, kandungan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Persekutuan dan konteks hubungan etnik. Okey, pengenalan. Konsep perlembagaan secara umum merujuk kepada satu dokumen yang mengandungi himpunan dasar yang penting untuk sesuatu pentadbiran. Terdapat 3 ciri umum berkaitan dengan perlembagaan. Okey, yang pertama, prinsip asas, itu dipanggil fundamental. Perlembagaan yang menggariskan corak pemerintahan dan lain-lain perkara yang melibatkan pentadbiran. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kedudukan tertinggi. Dalam bahasa Inggeris dipanggil supreme. Perlembagaan menjadi sumber tertinggi jika bertentangan atau melampaui apa yang diperuntukkan, maka ia tertolak. Ciri yang ketiga, kukuh rigid, perlembagaan tak boleh diubahkan kecuali mengikut prosedur telah digariskan oleh pihak perlembagaan. Okey, negara merdeka sangat memerlukan perlembagaan kerana beberapa faktor. Okey, pertama, menetapkan peraturan untuk pergerakan rakyat dan kerajaan. Yang kedua, kenapa perlembagaan ni ditubuhkan? Yang kedua, memelihara kestabilan politik. Yang ketiga, menjadikan garis panduan jika berlaku pertikaian. Jadi perlembagaan inilah, kalau ada pertikaian apa, kita akan merujuk kepada perlembagaan. Betapa pentingnya perlembagaan ini. Okey. Jenis peranan dan perlembagaan terbahagi 2 jenis. Itu perlembagaan bertulis. Pertama, undang-undang yang berperlembagaan disusun dalam naskah atau satu kanun. Perlembagaan ini sudah dipindah kecuali wujud peruntukan tertentu. Yang itu pertama, perlembagaan tertulis. Yang kedua, perlembagaan tidak bertulis. Semua prinsip undang-undang tidak terkumpul tetapi terkandung dalam adat resam dan tradisi melalui keputusan mahkamah, akta parlimen dan pandangan Dewan. Sekian daripada saya. Saya akan sambung 4.2, iaitu latar belakang Perlembagaan Persekutuan 1957. Perlembagaan Persekutuan digubal dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Perlembagaan Persekutuan yang digunakan pakai kini mempunyai kaitan secara langsung dengan 2 dokumen perlembagaan yang terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kebanyakan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan pentadbiran, parlimen dan kewarganegaraan. Kandungan perlembagaan ini boleh dipindah bagi memenuhi keperluan negara seiring dengan perkembangan dan perubahan politik yang berlaku dari semasa ke semasa. Selepas Perang Dunia Kedua, Kerajaan British bercadang untuk menyatukan semua negeri Tanah Melayu di bawah satu bentuk pemerintahan bercorak yang dikenali sebagai Malayan Union. Langkah ini diambil bertujuan untuk membaiki kelemahan pentadbiran Tanah Melayu yang ketika itu berada di bawah 3 sistem pentadbiran yang berasingan, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kewujudan 3 sistem pentadbiran yang berbeza-beza ini dikatakan menjadi faktor yang menyebabkan tentera Jepun begitu mudah menawan Tanah Melayu dalam Perang Dunia Kedua. Oleh itu, Kerajaan British berpendapat bahawa semua negeri Tanah Melayu perlu digabungkan di bawah satu pentadbiran secara berpusat supaya sistem pertahanan menjadi lebih kuat daripada sebarang ancaman luar. Walau bagaimanapun, Kerajaan British telah memansuhkan Malayan Union setelah mendapat bantahan daripada orang Melayu dan menggantikannya sebagai satu bentuk pemerintahan bercorak
persekutuan yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membahagikan kuasa kepada dua peringkat, iaitu Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 dilihat sebagai langkah awal kerajaan British untuk menyerahkan kuasa pemerintahan kepada rakyat tempatan secara berperingkat. Pada 27 Julai 1955, pilihan raya umum yang pertama telah diadakan dan dalam pilihan raya itu, parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Tunku Abdul Rahman Putra telah dilantik menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Selepas kejayaan besar parti perikatan dalam pilihan raya umum yang pertama, kerajaan British telah menubuhkan sebuah suruhanjaya khas pada bulan Mac 1956 untuk merangka satu perlembagaan baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai usaha awal ke arah kemerdekaan. Suruhanjaya Red telah ditugaskan untuk merangka satu perlembagaan baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu dengan berpandukan syarat-syarat rujukan seperti yang berikut. Yang pertama, membentuk sebuah negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Yang kedua, mengekalkan hak dan kedudukan Raja Melayu sebagai pemerintah berperlembagaan di negeri masing-masing. Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah bagi kaum-kaum lain. Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam. Menubuhkan sebuah negara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. Pada bulan Mei 1957, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan yang terdiri daripada 11 orang ahli. 11 orang ahli untuk menyemak dan mengkaji laporan yang dibentangkan oleh Suruhanjaya Red setelah mengambil kira pandangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak. Selain mengadakan tinjauan dan pertemuan secara langsung, Suruhanjaya Red telah menerima 131 memorandum bertulis yang mewakili pelbagai golongan dalam masyarakat. Dua memorandum penting yang mempengaruhi proses penggombalan perlembagaan persekutuan ialah memorandum daripada Parti Perikatan dan Raja-Raja Melayu. Memorandum Parti Perikatan dihasilkan menerusi rundingan, pemuafakatan dan tolak ansur antara para pemimpin UMNO, MCA dan MIC yang mewakili tiga kaum yang terbesar di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India. Antara dua ciri penting yang terkandung dalam memorandum Parti Perikatan ialah pengekalan 4 unsur tradisi Melayu yang diwarisi dari zaman pra penjajahan, iaitu institusi beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu yang diimbangi oleh pengiktirafan hak kaum bukan Melayu untuk diterima menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang berasaskan prinsip jus soli. Ketua negara ialah yang di-Pertua Agong YDPA yang dipilih dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu yang memegang jawatan itu untuk tempoh 5 tahun. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik dalam kalangan parti yang mempunyai bilangan anggota majoriti dalam Dewan Rakyat dan mengetahui sebuah kabinet sebagai badan pemerintah yang tertinggi. Yang ketiga, sebuah badan perundangan pada peringkat pusat yang mengandungi dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ketua perlembagaan pada peringkat negeri ialah Sultan atau Gubernur, manakala ketua kerajaan ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri. Setiap negeri mempunyai sebuah Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya untuk tempoh 5 tahun. Perlembagaan ini juga memperuntukkan beberapa syarat untuk membolehkan kaum bukan Melayu diberi taraf kewarganegaraan, iaitu mereka yang telah menjadi warga negara persekutuan sebelum hari merdeka, mereka yang dilahirkan di persekutuan pada atau selepas hari merdeka, mereka yang berumur 18 tahun ke atas, dilahirkan di persekutuan dan telah bermastautin selama 5 tahun daripada 7 tahun yang terdahulu, boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan mengangkat sumpah taat setia. Mereka yang berumur 21 tahun ke atas dan dilahirkan di luar persekutuan tetapi bermastautin selama 8 tahun daripada 12 tahun yang terdahulu, boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan mengangkat sumpah taat setia. Peruntukan tentang bahasa adalah seperti yang berikut. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan, namun pembelajaran dan penggunaan bahasa ibunda kaum-kaum lain secara umumnya tidak dilarang. Yang kedua, bahasa Inggeris terus digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan untuk tempoh 10 tahun selepas merdeka.
Berhubungan dengan agama Islam dan kedudukan istimewa orang Melayu, perlembagaan telah memperuntukkan bahawa agama Islam dijadikan agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Kedudukan istimewa orang Melayu dijamin oleh perlembagaan, iaitu berhubung dengan pemberian tanah di kawasan simpanan, kuota dalam perkhidmatan awam dan perkhidmatan lain, serta keutamaan dalam pemberian beasiswa, lesen perniagaan dan bantuan kerajaan yang lain. Okey, saya akan sambung pembentang bahagian kandungan perlembagaan persekutuan. Yang pertama sekali ialah Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Jadi Perlembagaan Persekutuan kita ini mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan juga 13 jadual. Seterusnya ialah Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara, yang mengandungi 3 aspek yang paling utama dan saling berkait rapat, iaitu semangat peruntukan dan pelaksanaan perlembagaan. Dan yang akhir sekali ialah segala peruntukan yang berlandaskan kontrak sosial telah dipersetujui oleh semua kaum semasa perlembagaan dipinda. Okay. Jadi seterusnya kita akan bincangkan ciri-ciri perlembagaan. Yang pertama sekali ialah meletakkan Malaysia sebagai sebuah persekutuan. Yang kedua ialah Malaysia sebagai negara raja berperlembagaan. Dan seterusnya ialah Malaysia sebagai negara demokrasi berparlimen. Yang seterusnya ataupun yang keempat ialah memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan menjamin kebebasan beragama, memperuntukkan ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang, dan yang terakhir sekali ialah memperuntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan, bebas daripada kawalan parlimen dan juga eksekutif. Jadi sebagai seterusnya saya akan tunjuk sedikit gambar ataupun rajah sebagaimana kandungan perlembagaan persekutuan. Seperti kita boleh lihat, terdapat beberapa perkara di dalam sesuatu bahagian yang menjelaskan kedudukan perlembagaan persekutuan. Jadi itu sahaja pembentangan saya. Saya akan sambung kepada bahagian Okey, nama saya Ahmad Izzuddin Miznani, akan sambung pembentangan ini dengan poin keempat, iaitu perlembagaan persekutuan dalam konteks hubungan etnik. Perlembagaan persekutuan mempunyai peranan yang tersendiri dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Perlembagaan ini digubal melalui pemuafakatan antara masyarakat berbila kaum yang boleh disifatkan sebagai satu bentuk kontrak sosial yang mengikat rakyat Malaysia untuk selama-lamanya. Selain itu, perlembagaan ini juga diperkukuh dengan gabungan unsur-unsur tradisi masyarakat Melayu yang diwarisi dari zaman pra-penjajahan dengan kepentingan sah kaum-kaum lain melalui pemberian kewarganegaraan selepas merdeka. Kedua-dua peruntukan ini ditakrif sebagai perkara sensitif yang dilindungi oleh undang-undang. Okay. Perlembagaan persekutuan sebagai kontrak sosial antara kaum. Kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara Melayu, Cina dan India serta merangkumi Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Kontrak sosial memainkan peranan penting untuk menjaga dan mempertahankan Melayu daripada ditindas serta dapat hidup dengan aman. Kontrak sosial telah dipersetujui dan ia adalah perjanjian antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu di dalam kedudukan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dan pemberian hak kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Melalui kontrak sosial, orang bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli. Kedudukan orang Melayu dikekalkan dalam perlembagaan dan begitu juga tentang kedudukan agama Islam. Selain itu, kaum Cina dan India mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan raja-raja Melayu juga merupakan isi
isi kandungan kontrak sosial atas dasarkan penjajah Inggeris. Orang Melayu perlu menerima syarat kemerdekaan jika kaum Cina dan India yang dibawa oleh penjajah diterima sebagai warga negara. Tujuan kontrak sosial dilakukan untuk memastikan kepentingan golongan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing dan memastikan persetujuan dan dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun kerana persetujuan dianggap memenuhi kepentingan yang diwarisi. Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan sebagai kontrak sosial. Yang pertama, faktor utama mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Satu, kontrak sosial yang telah dipersetujui sesama pengubalan perlembagaan Malaysia. Ia wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan wujud pada tahun 1957. Terdapat 4 unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan, iaitu yang pertama, pemerintahan beraja. Sistem beraja mutlak berubah menjadi sistem raja perlembagaan. Yang kedua, agama Islam dijadikan sebagai agama bagi persekutuan. Yang ketiga, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dipelihara sebagai tanggungjawab yang dipertua agama. Okey. Unsur-unsur tradisi dan kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai perkara sensitif yang dilindungi oleh undang-undang. Unsur-unsur tradisi iaitu pengekalan institusi beraja, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu. Lepas itu, pemberian kewarganegaraan, hak untuk menganut dan mengamalkan agama pilihan sendiri dengan bebas, hak untuk mengguna dan mengembangkan bahasa dan budaya masing-masing, hak untuk memiliki harta dan hak untuk menerima layanan dan adil dan peluang yang sama rata. Isu-isu perlembagaan dalam konteks hubungan etnik, hubungan sebagai agama bagi persekutuan. Isu-isu perlembagaan dalam konteks hubungan etnik, Islam sebagai agama bagi persekutuan, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan berpersatuan, kebebasan diri, keabdian dan kerja paksa, hak sama rata, hak berkenaan pelajaran, perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa, kebelakangan dan pembicaraan berulat, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, hak terhadap harta. Kewarganegaraan, cara-cara memohon kewarganegaraan Malaysia, tempat lahir iaitu jus soli, undang-undang keturunan darah, perkahwinan, bermastauting, percantuman wilayah melalui cara masukan. Kewarganegaraan dan kepentingan dari sudut etnik, hak dan keistimewaan sebagai warga Malaysia, memegang pelbagai jawatan dalam perkhidmatan kerajaan, menikmati kebebasan asasi yang diperuntukkan oleh perlembagaan, menerima sebagai faedah dan kebajikan dari negara, mendapat perlindungan dari negara. Kesimpulannya, perlembagaan persekutuan telah digubal berasaskan semangat permuafakatan dan tolak ansur antara kaum yang menggabungkan unsur-unsur tradisi Melayu sebagai penduduk peribumi dengan diimbangi oleh pemberian kewarganegaraan kepada kaum-kaum lain, serta ciri-ciri moden seperti amalan demokrasi parlimen yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan negara. Atas sifat inilah perlembagaan persekutuan bukan sahaja dapat berperanan sebagai satu panduan yang lengkap tentang pemerintahan
dan pentadbiran negara malah berkemampuan dalam membentuk sifat dan rupa dan bentuk masyarakat yang ingin dibentuk dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang dikenali sebagai Malaysia. Sebagai warga negara, rakyat seharusnya menghayati dan meneruskan kewibawaan perlembagaan itu agar terus hidup dan dipertahankan oleh setiap rakyat yang mengaku taat setia kebenaran. Itu dari saya. Terima kasih.